saya berasal daripada Mazam Shah, Pahang. Saya teruskan kepada rakan saya. Okay, before we go further, boleh tak korang introduce korang punya team? Okay. Yang first, nama saya Muhammad Jafir Syamshah. Saya yang contact Encik Kazi. Okay. Untuk hari ni kita nak buat interview mengenai gelagat usahawan. Untuk subjek gelagat usahawan. Okay, kita kepada groupmate yang seterusnya. Hello, selamat pagi Encik Shah. Saya Fidrik Anahiri dari Sarawak, merupakan pelajar tahun 1 dan saya merupakan pelajar Universiti Malaysia Kelantan dan mengambil kurs ini iaitu gelagat usahawan. Okay, nama saya Erizan Nipun, berasal dari Negeri Sabah. Saya mengambil subjek gelagat keusahawanan. Terima kasih. Assalamualaikum Cik Ghazi. Nama saya Muhammad Arif Shah, asal Kelantan. Saya pun pelajar tahun 1 UMK Kelantan. Kos yang saya ambil pelancongan. Okay. Assalamualaikum Encik Ghazi. Nama saya Siti Balkis binti Razlan. Saya merupakan tahun 1 juga dekat pelajar UMK. Umur saya 20 dan asal saya Kelantan. Okay, terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Saya berasal dari Kelantan dan mengambil kos gelagat usahawan. Okay. I think korang semua boleh start lah dengan soalan-soalan yang nak ditanyakan tu. Farah boleh mulakan. Dah. Untuk soalan saya yang pertama, bagaimana Encik memulakan dalam bidang keusahawanan ni? Okay. Saya menjawab as a perspective as a employee, as a owner. Okay. Company Rotary Mag ni ditubuhkan pada tahun 1991. So bagaimana Rotary Mag start? Jadi kita start from the zero lah. Means owner company ni dulu dia start buat job kecil-kecil lah untuk electrical work. So dia ambil sub. Mula dia bekerja sebenarnya, dan dia ambil sub untuk electrical works. Starting from there dan terus berkembang lah. Maksudnya pada scale yang kecil masa tu, at that time, sampailah kita ambil ke scale yang besar. So scale yang besar tu maksudnya untuk kata sebutlah, Rotary Mag is a Class A contractor, so we capable to take any
works yang required Class A punya contractor. Means Class A contractor ni umur dia significant lebih kurang 10 million and above lah. If I'm not mistaken lah. Okay. Terima kasih atas maklumat tadi. Seterusnya, apakah faktor pertama yang menyebabkan Encik untuk buat bisnes ni? Faktor untuk company ni, maksudnya owner company ni start ni lah. So basically at that time dekat Malaysia ni tak banyak company yang capable untuk buat untuk electrical work lah, especially on the electrical works. So that's why owner start taking this opportunity lah. Compared to what we have now, I think untuk current ni persaingan tu agak sengit lah, sebab kita ada a lot of electrical contractors here in Malaysia. Okay, soalan seterusnya. Terima kasih atas maklumat yang memberi banyak manfaat untuk saya. Seterusnya saya serahkan kepada kawan saya. Okey, seterusnya Selamat pagi Encik Syah, Encik Kazi, maaf. Di sini saya nak bertanyakan soalan kepada Encik Kazi. Siapakah orang yang menjadi teladan ataupun role models kepada Encik Kazi dalam menjadi seorang insan yang berjaya? First of all, of course, family lah. So family ni yang tu macam arwah mak, ayah, and then family, wife, anak. So dan rakan-rakan itu faktor, kalau to the main or the first factor lah. And then keduanya faktor ni lah, sekeliling, and also faktor-faktor perlunya industri ni dicuburi oleh anak-anak tempatan lah. Baik, terima kasih Encik Kazi. Soalan seterusnya, bolehkah saya tanya apakah aktiviti keusahawanan yang sedang giat dijalankan di syarikat Encik? Okay, so as I mentioned earlier, company Rotomet is a venture into the construction work dalam industri oil and gas, mainly on oil and gas industry, and also others industry like pharmaceutical and others industry lah. Ni maksudnya construction work lah. So untuk for example, untuk construction, kilang-kilang Petronas, kilang petrochemical, kilang pharmaceutical. So itu apa yang Rotary buat lah. So dia actually dalam construction work ni dia involve a lot of discipline. Contohnya kita ada disiplin mechanical, kita ada disiplin civil, kejuruteraan civil, kita ada disiplin kejuruteraan electrical instrument.
Baik, terima kasih Encik Kazi. Kalau tidak keberatan, saya bertanya bagaimanakah latar belakang Encik Kazi? Boleh Encik Kazi ceritakan latar belakang keluarga Encik Kazi? Terima kasih. Keluarga. Boleh spesifik sikit tak? Macam mana tu? Encik Kazi, bolehkah ceritakan pasal tentang latar belakang keluarga Encik Kazi? Yalah, maksud saya boleh spesifik sikit. In term of? Boleh. Latar belakang ni, pernahkah keluarga Encik Razi, keluarga Encik Razi terlibat dekat aktiviti keusahawanan ke sewaktu Encik Razi masih dalam tanggungan mereka atau Okey, ya. Menjawab soalan tu, ya. My brothers dia ada dia set up company untuk provide servis dalam landscaping work. So landscape. kita ada kita provide servis landscape. Saya pun assist jugalah untuk provide landscaping work untuk government agency, untuk private sector ataupun even untuk tapi mainly untuk ni lah, customer target kita adalah kawasan-kawasan macam perumahan lah. Contohnya untuk mana rumah yang dia ada tanah lebih, dia nak buat landscape, so kita provide service on that lah. So itu yang background company My Brothers lah. Okey, terima kasih Encik Terima kasih Encik Kazi. Rasanya itu saja soalan daripada saya. Yang seterusnya? Untuk seterusnya, selamat petang Encik Kazi. Saya ada 4 soalan yang ingin ditanya kepada Encik Kazi. Saya bermula dengan soalan pertama. Apakah faktor utama yang membuatkan Encik menjadi usahawan dalam perniagaan? Terima kasih. Faktor first, of course lah, untuk menjana pendapatan lah. Ada semili, and when we set up a business, not only kita boleh menjadi pendapatan untuk diri sendiri ataupun keluarga, tapi kita boleh employ staff. Maksudnya kita membuka peluang untuk orang lain juga untuk bekerja, memberikan peluang kepada orang lain juga lah untuk bekerja dengan company, and then dan menyebabkan ekonomi berkembang lah. Terima kasih. Soalan kedua yang saya ingin ajukan kepada Encik ialah apakah matlamat Encik semasa memulakan sesebuah perniagaan? Selamat. The goal yang kita letak, of course kita nak jadi pioneer lah dalam bidang. Contohnya untuk yang company fokus sekarang dalam electrical construction work. So kita nak menjadi pioneer lah dalam construction in electrical, and also nak untuk menjadikan saya rasa itu sajalah kot. Soalan ketiga yang saya ingin ajukan ialah adakah terdapat aset perniagaan yang telah
Halo, halo. Ya. Boleh repeat balik tak? Ah, Hello? boleh? Halo, halo. Dengar Ri. Dengar? Sekejap lah. Ya. Dengar. Nin. Sorry, sekejap Macam? Oke, Okay. Boleh ulang balik Eriksen soalan tadi? Tadi dia boleh, terputus. boleh. Oke, saya mulakan. Adakah terdapat aset perniagaan yang telah tersediakan sebelum memulakan sesebuah perniagaan? Aside, at the first, saya bagi contoh lah untuk kita set up or kita start satu projek tu. At the first, kita memang ada very minimal asset. Very minimal lah sebab apa ni, untuk membeli aset ni kita perlukan dia punya cash flow yang agak ni lah untuk kita dapat cover untuk beli aset ni. So untuk first starting aset yang kita beli benda yang yang penting-penting saja, and the cost not much lah, yang dalam range kita punya budget. And then when the apa ni, bila dah slowly growing up, baru kita invest untuk beli asset equipment yang perlukan untuk project. So for the next project kita dah jimat lah, dan tak perlu rental ataupun nak beli asset lagi. Oke, soalan terakhir daripada saya ialah adakah Encik menggunakan rangkaian media sosial dalam memulakan perniagaan? Sorry, boleh repeat balik? Adakah Encik menggunakan rangkaian media sosial dalam memulakan perniagaan? Actually yes, kita ada LinkedIn. Company ada LinkedIn, but normally kita company LinkedIn ni untuk kita open for the networking lah. Networking dengan company-company yang target ni lah. So sebab kat dalam LinkedIn ni sebenarnya kita boleh not only kita boleh promote kita punya company, kita boleh cari target klien kat situ lah. Selain daripada tu ada Facebook lah, but Facebook mainly use untuk kita advertise untuk vacancy lah. Oke, sekian daripada saya. Seterusnya saya memberikan tugas ini kepada rakan saya, Muhammad Arif Syah. Cik Kazi. Tadi kan Cik Kazi kata pada awal-awal kan beli aset dulu kan, macam mesin semua tu kan. So bila Cik Kazi dah beli mesin-mesin tu semua, macam mana Cik Kazi nak mengawal keadaan, maksud saya mengawal mesin-mesin tu pada peringkat awal? Mengawal daripada segi apa tu? Segi cara penggunaan dia ke, cara maintenance dia macam mana semua, siapa yang guna. Okay, kita ada procedures untuk asset management. So basically asset ni control by dedicated person, and bila ada site atau project nak pakai, sebab kita ada multiple project, bila site nak pakai kita akan transfer ke project. Maksudnya kita bagi ke ni lah, maksudnya kita akan bagi sebarang orang lah. Maksud kita dah bagi ke dedicated person, so dia nak kena take care daripada segi maintenance,
Sebagai contoh lah, kalau macam lori lah So lori ni dia nak kena jaga lah maintenance interval dia kena tengok, dia tak kena responsible, and then for the uh, insurance semua tu lah. Okay, Cik Kazi. So soalan saya yang kedua, kan Cik Kazi kan bermula daripada zero kan, daripada tak ada apa-apa hingga sekarang lah. So daripada zero tu, apa risiko awal yang Cik Kazi hadapi? Risiko awal. Okay, risiko awal tu first is untuk mendapatkan projek lah. So even though masa tu persaingan tak banyak, tapi at that time ekonomi tak masa tu ekonomi tak macam sekarang lah. So not easy also lah nak dapatkan job, and then kita nak kena bid with the competitive price. So maksud kita nak bid any project, so maksud untuk satu projek tu untuk dapat projek tu kita kena bid. Dia sebab selalunya dia open for the tender lah. So bila dia open tender kita masuk dan kita bid. Bila kita bid dalam projek tu kita nak kena provide the good technical, and then nak provide the good price. So the risk dia itulah, kita kena bagi the cost yang berpatutan ataupun yang supaya tak underquote lah. Kalau underquote risiko dia boleh rugi lah. Okay. So soalan yang kedua last. So waktu mula-mula dulu kan macam Encik Kazi cakap tadi, beli aset dulu kan semua sebab nak buat kerja kan. So sebelum Encik Kazi beli aset tu semua, sebelum Encik Kazi nak tahu beli aset tu, adakah Encik Kazi mempunyai rancangan perniagaan sebelum fikir dulu ke nak beli apa semua? Macam aset-aset tadi kan takkan Encik Kazi main beli je kan barang-barang tu kan, mesti ada planning dulu kan. Basically kita based on experience also. Masa awal-awal set up tu memang tak ada prosedur lah compared to now. Untuk sekarang ni kita dah ada prosedur. So kita dah ada standard prosedur untuk any project. So kita dah tahu dah apa benda yang kita perlu. Tapi untuk beginning part masa mula set up dulu benda tu tak ada lagi, belum develop lagi. So based on the experience, so contoh untuk projek tu kita perlukan pakai barang-barang ni. So that's the thing yang kita nak kena invest on lah. Kalau benda tu harga dia within kita punya budget, so kita boleh belilah as a asset. Kalau harga dia mahal, kita pakai rental sajalah. Contohnya masa startup memula start company lah. So basically kita takkan beli lori ke beli pick up ke untuk penggunaan company. So kita akan memula dengan rental, and bila kita dah stabil semua baru kita start invest on buying the asset lah instead of rental. Okay, Encik Kazi, itu sajalah yang saya nak tanya. Terima kasih banyak Encik Kazi. Okay. Encik Kazi. Untuk company Encik Kazi kan, berapa jumlah pekerja yang diperlukan untuk menjalankan perniagaan tersebut? Okay. Pekerja very subjective. Kalau dekat HQ staff ni kita ada lebih kurang 40. HQ ni dia cater untuk overall punya company ni lah. Setup contohnya untuk contoh kita ada HR untuk cover on the human resource, and then kita ada account untuk cover account on finance, and then ada support department lain.
Then kita ada project. So depend on project. So in total ada lebih kurang 400 plus lah. 400 ya. Yeah. Seterusnya kan company ni ada banyak pekerja kan. Dan untuk pelanggan, target customer dia siapa saja ya? Contoh, ulang balik. Siapa yang menjadi target customer untuk perniagaan ni? Untuk syarikat Encik. Target customer kita adalah first contoh macam industri yang saya sebutkan awal tadi lah. Not oil and gas ke pharmaceutical or ada any general industry. Contohnya kalau ada new factory going to set up to be built. So itu yang kita akan fokus lah. Contohnya lah kalau ada kilang-kilang baru nak buka, itulah yang kita target. Oh, okey. Sebab bila dia nak kilang, dia perlukan kontraktor untuk build dia punya factory. So that's where yang kita akan approach lah. Oh, faham. Untuk soalan seterusnya, ni soalan khusus untuk apa tu? Risiko, pengambilan risiko syarikat. Kan sewaktu COVID melanda tahun 2020 tu, kan banyak peraturan baru yang telah ditetapkan untuk syarikat kita dekat Malaysia ni. Dia kenalah patuhi peraturan yang kerajaan tetapkan. Okey. Macam mana? Ya, Encik Kazi nak cakap sesuatu ke? Tak apa, teruskan. Kan untuk kerajaan ada tetapkan basic minimum wage untuk setiap pekerja sewaktu COVID melanda. Macam mana syarikat Encik boleh menguruskan risiko tersebut? Adakah Encik Kazi terpaksa memberhentikan sebahagian pekerja atau Encik Kazi boleh mengurusnya dengan baik? Okey, ada dua lah. First KHQ and second dekat project site. Okey, untuk site project, okey, of course bila ada PKP 1.0, 2.0, 3.0, company memang terjejas lah. But luckily industri yang kita ni adalah oil and gas. So kita ni boleh kata at the first memang stop work agak lama juga, and then kita dapat permission to work sebab ketika dia essential. Okay, so but walaupun essential, tapi ada juga department ataupun projek lain yang terjejas tak dapat masuk. Kalau ada COVID case berlaku dekat kilang ataupun dekat site yang kita buat kerja tu, so kena stop. So maksudnya manpower tu tak dapat masuk kerja lah sebab kita nak isolate. So bila berlaku macam tu, sebab construction work ni nature of work dia adalah time or schedule driven. So bila contoh kita plan kerja tu untuk buat dalam masa 12 bulan. So bila dia stop work selama sebulan ke 2 bulan sebabkan kes-kes kata COVID, so kita loss of time ke situ, kita loss of progress itu, tak dapat nak jalankan kerja. So terpaksa extend. Bila terpaksa extend, jadi cost jadi meningkat. Oh ya, faham. Dia terus meningkat lah kan? Betul. So apa yang kita buat dulu, company kita still, luckily masa tu government sediakan insentif untuk walaupun tak banyak, tapi dia membantulah. Dia sediakan insentif untuk yang terjejas disebabkan COVID. Kita tak ingat apa yang government bagi, tapi dia membantulah
masa tu. And then secondly, kita buat pemotongan secara sukarela banyak 5% untuk setiap employees lah. So apa ni, dia bukannya paksa secara sukarela. So kebanyakan ambil bila kita buat tu, at least kita dapat sustain lah the operation. Okay. Untuk seterusnya kan setiap kali syarikat perlu menanggung risiko dalaman dengan juga luaran. Yang tadi tu saya bertanya tentang luaran, risiko mengenai politik. Okey, untuk risiko dalaman, bagaimana syarikat Encik menguruskan setiap kerja yang mempunyai masalah dalam mengambil tindakan undang-undang terhadap mereka atau bagaimana? Okay, so setiap employee or setiap worker or staff, bila dia masuk kerja, kita akan bagi dia letter of employment. So kat situ dia dah spell out kan dia punya rules, dia punya regulation, apa yang company provide, apa benefit yang dapat, and also apa term condition yang dia nak kena patuh sepanjang dia bekerja dengan company. So let's say lah kalau dia ada masalah disiplin, so kalau itu sebab benda tu dah kita pun ada dia punya prosedur juga. Kalau let's say dia breach kita punya dia breach company punya ni regulation, macam contohnya kalau dia tak kerja selama beberapa hari betul-betul, then kita boleh proses to termination. Okay, and that, tu salah satu contoh lah, ada banyak lagi lah contoh lain. So kalau dia ada masalah disiplin, kita kena ada warning letter lah, first warning, second warning, and third and tak ada fault lah. Apabila dah kali ketiga, akan proses to the termination lah. So that's how we handle disciplinary issues. Okay, seterusnya untuk keluaran, kan setiap tahun negara kita sentiasa akan mempunyai teknologi baru dalam setiap bidang. Contohnya macam construction, oil and gas, semestinya ada peningkatan baru dalam teknologi kan. So bagaimana syarikat Encik dia menanggapi dia macam untuk saya faham apa yang kamu nak cakap. Okay, so basically dia bertahan dan mengikut perkembangan teknologi terkini lah. Betul. So sebab okay, now kita dekat industrial 4.0 ataupun kita call it as IR 4.0. So next will be IR 5.0, means dia akan more into digitalized. So nak tak nak company nak kena expand or nak kena expand the knowledge or learn something new lah, explore something new in order to sustain. Then nak kena belajar or nak kena engage with the new technology dalam construction works. Sebab teknologi ni dia sentiasa berkembang. So kalau kita still dekat level yang sama, so bila satu projek tu, contohlah for example new project, and then dalam projek tu dia memerlukan teknologi yang baru. So kalau kita tak learn something, then
dia akan loss opportunity itu lah. Okay. Kan syarikat Encik Kazi dia bergerak dalam bidang construction oil and gas. Dia ada ni ke, ada membuat apa-apa sebarang yang melibatkan alam sekitar, isu alam sekitar, kekurangan sumber-sumber ke? Okay, isu alam sekitar, okay, for your guys punya info lah. Oil and gas ni dia punya safety dia sangat stringent. And as well as safety tu dia not only safety ni bukan maksud safety kepada terhadap human atau manusia, tapi kepada alam sekitar as well. So kita committed on this in the alam sekitar, and the certified with the international standard untuk environment punya compliance, safety and also quality. So every year kita ada audit lah berkenaan ini. And then also dalam oil gas industry memang kita comply dengan DOE lah, Department of Environment. So sebab itu one of the requirement of the project. Kalau kita tak comply, kita tak boleh nak teruskan kerja lah, ataupun kita boleh di stop kerja. Okay, seterusnya kita serahkan kepada groupmate yang lain. Azra ni ada nak tambah sesuatu ke? Okay, Cik Kazi, saya nak tanya 2 soalan. Bagi Encik, soalan yang pertama bagi Encik, apakah risiko yang paling besar bagi seorang usahawan untuk memulakan syarikat? Risiko dia sebenarnya risiko dia adalah inilah daripada segi kewangan lah. Itu dia adalah main factor lah. So maksudnya untuk start satu projek tu kita perlukan modal untuk sebab projek ni sometimes walaupun dia kita claim by milestone. Contoh when kita dapat bila kita dapat LOA ataupun PO award by client, kita boleh claim 10%, 20%, and then the remaining tu by progressively lah. So risiko dia company tu perlukan modal berbayar untuk dia running the business. Kalau dia tak ada modal, itu dia agak risiko untuk dia deliver kerja. Bila cash flow ada problem, kita tak dapat nak bayar gaji pekerja, kita tak dapat nak beli barang material untuk start the project, and then secara tak langsung dia boleh impact on the project lah. Okay, soalan yang kedua. Semasa negara kita dilanda COVID-19, apakah masalah yang paling besar yang pernah dihadapi oleh syarikat Encik pada waktu itu? First, sebab kita ada foreign worker, menjadi problem kat kita untuk sustain the foreign worker lah. Disebabkan and then actually ada satu lagi yang paling besar lah. Bila berlaku COVID, all the investment yang government plan dia nak buat stop. Contohnya ada satu projek kita buat kat Sarawak lah. Sebenarnya projek tu sebenarnya government plan dia plan nak start projek tu dalam tahun 2020, but unlucky time tu berlaku COVID, jadi dia anjak. Maksudnya projek sepatutnya start tahun 2020, dia start tahun 2021. So in term of a company, kita depend on the project. Bila projek tak ada, masa COVID melanda itu, semua banyak projek yang stop, and
cancer. Jadi dia affect lah kewangan company. That's the biggest challenge lah at that time. Okay, terima kasih. So saya serahkan kepada group mate yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum Encik Kazi. Okay, saya nak tanya Encik Kazi, jikalau Encik Kazi perlu start balik bisnes Encik Kazi ni, apakah kelainan Encik Kazi buat dalam kalau Encik Kazi boleh buat dalam bisnes ni? Lainan Kita nak buat esok ke apa? Sekejap. Hello, okay. So, sorry Balkis. Boleh ulang balik soalan tadi? Okay, tak apa. Jikalau Encik Kazi perlu mula ataupun start balik bisnes yang Encik Kazi usahakan sekarang, apakah kelainan yang Encik Kazi akan buat dalam bisnes tersebut? Kelainan lah. So, macam saya cakap tadi lah. So, kita kena bergerak seiring dengan peredaran zaman. Maksudnya kita nak staff yang kita hire ni they equipped with the latest knowledge or latest technology lah, supaya senang untuk kita tendering kita masuk projek yang memerlukan pengalaman yang itulah yang diperlukan sekarang ni. Okay, terima kasih. Okay, untuk soalan kedua, berdasarkan pengalaman Encik Kazi, apakah nasihat Encik Kazi terhadap pelajar-pelajar atau student yang ingin yang berminat untuk mengusahakan bisnes yang sama macam Encik Kazi? So, first, kalau based on company ni, so basically apa yang perlu actually adalah pengalaman. So it's very difficult untuk apa ni? To be honest lah, minta maaf lah. Untuk set up ni, kalau macam industri yang saya beritahu lah, industri yang company yang saya kerja ni yang ada punya nature of business lah. Kalau macam nature of business dan company saya sekarang ni, kalau untuk student to start or venture in dalam business ni sebenarnya agak susah, but not possible. Tapi sebab dia perlukan pengalaman, dia perlu apa ni, engage with the experience personal. Macam itulah. Melainkan kalau kita tone down sikit dia punya skill tu. Maksud saya kalau skill tu kecil, and then let's say lah kalau ada yang dah pergi buat latihan industri ataupun dia dah bekerja dengan company, dia tahu sikit-sikit selebih-lebihkan ni, then dia tahu skop-skop yang kecil yang
easy untuk yang senang untuk dibuat lah. Itu mungkin might be possible. Okey, Encik Kazi, terima kasih. Itu saja daripada saya. Encik Kazi, Encik Kazi ada ke strategi dalam plan yang di masa depan Encik Kazi akan buat untuk meningkatkan syarikat ni, untuk meningkatkan perniagaan syarikat ni? Okay, first ada untuk diversify, maksudnya kita start on the not only the construction on the sebab dalam construction ni dia banyak bidang lah. Macam saya sebutkan tadi, ada bidang civil, ada bidang mechanical, electrical. So setakat ni company fokus on the kejuruteraan electrical or mechanical. So untuk next kita akan starting untuk another discipline lah, maksud diversify. Sebab in order to sustain pun company need to be diversified lah, to ada discipline and also ada industry, not only oil and gas, pharmaceutical. Now sekarang ni akan datang pun company-company oil and gas ni pun, contoh macam klien-klien yang besar macam Shell, Petronas pun dia dah start venture untuk green energy. So akan datang pun kita takkan bergantung pada produk berasaskan hydrocarbon yang oil and gas lah. So tak nak kita sebagai company, sebagai kontraktor ni, kita pun nak kena moving forward jugalah. Maksudnya kita, sebab sekarang ni sebab construction dalam oil and gas, kilang contoh di kilang penapisan minyak ke, kilang pemprosesan gas ke, so dia punya nature dia ataupun dia punya nature of work dia mungkin berbeza dengan kilang-kilang yang dalam green energy ni. So itulah yang kita nak kena move forward untuk itulah, tap opportunity and learn the new thing about the green energy. Okay, seterusnya roommate lain ada yang nak tanya soalan apa-apa ke? Cik Kazi, berbalik dengan soalan tentang latar belakang tadi Cik Razi, daripada sekolah menengah, lepas sekolah menengah tu Encik Razi teruskan ke dalam bidang apa? Okay, memang saya initial start saya sekolah teknik, ambil dalam jurusan kejuruteraan mechanical, dan bila habis SPM kerja sekejap, tak sekejap lah, setahun juga, sambung ke politeknik, ambil jurusan kejuruteraan juga, masa tu ambil sijil, and then dapat peluang untuk sambung degree dalam kejuruteraan mechanical ke universiti. Boleh tahu politeknik mana, universiti mana? Okay, Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan. And then saya sambung ke Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Dan saya bekerja selama beberapa tahun, saya sambung lagi lah, tapi saya buat secara part time lah. Sambung master dalam kejuruteraan mekanikal dekat UTM, Universiti Teknologi Malaysia. Okay. Ada soalan lagi? Yang bekerja setahun tu, adakah berkenaan dengan engineering juga, mechanical engineering? Tak. Kerja fast food restoran.
tak berkenaan lah. So maksudnya bila saya dah habis degree sebenarnya barulah saya bekerja dengan betul-betul dalam bidang lah. Okey, Encik Kazi, saya nak tambah soalan boleh? Okay. Sepanjang perjalanan Encik Kazi memulakan bisnes ni, apakah kesilapan utama yang Encik Kazi lakukan? Dan apakah pengajaran yang Encik Kazi belajar daripada kesilapan tersebut? Kesilapan obviously kalau kita masuk projek undercode, maksudnya undercode lah. Kita bila undercode, tapi kita nak kena complete the project. Kita committed, tak pernah sepanjang ni kita memang tak pernah lari lah dari projek. Maksudnya kita still committed untuk siapkan projek tu, tapi with heavy loss lah. So bila dah berlaku sekali macam tu, for the next onward, kita dah tahu lah kat mana mistake, kat mana kita dah boleh kita improvise kat situ lah. Okay, terima kasih Encik Kazi. Itu saja dari saya. Ada lagi yang lain nak tambah? Bentuk perniagaan Encik Kazi ni dari segi perkhidmatan sahaja atau ada keluarkan sesuatu produk ke? Perkhidmatan saja. Okey, seterusnya. Ada soalan lagi? Kalau tak ada soalan, Syaf boleh tolong penutup tak? Okey. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada kami. Saya nak mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Encik Kazi kerana meluangkan waktu yang berharganya untuk kami bertanyakan soalan pada hari ini. Okey. Ini sama-sama. Terima kasih. So saya Terima kasih Encik Kazi. Awal juga dia tutup. Betul-betul gitu ke? sorry, terkeluar pula tadi. Hello? Boleh dengar tak? Boleh. Okey, so saya harap saya dah dapat menjawab soalan-soalan adik semualah. So menjawab ke tak? Okey, menjawab. So, seperti saya cakap dengan siapa ni, Jeffrey tadi. Ya, saya bukan owner of this company, tapi saya menjawab on behalf lah. Okay, hopefully adalah sesuatu untuk buat dalam assignment nanti. Okey. I think sajalah. Tak ada apa-apa lagi dah kan? Tak ada dah. Terima kasih Encik Kazi. Okay, sama. Okay. Terima kasih Encik Kazi. Semoga korang berjaya lah dalam Thank you. dalam assignment dan juga pelajaran nanti. InsyaAllah. Terima kasih. Okay. Terkejut masuk balik sekali. Masuk lagi sekali. Dia ada marah ke apa? Terdiam tu aku. Aku tengah gelak-gelak. Bila terangan jantung, diam. My soul Kokok dia masuk lagi sekali. Jangan. lain macam. Wah. Woi, nasib baik Kecil gitu. Dengan syok-syok. Dia masuk. Lepas tu dah okey kita punya interview tadi. Untuk yang awal-awal tadi kurang sikit lah.
Nak macam mana? Ni kalau saya tak sakit. Semua sangat lu kaku. Semua macam kaku je. Ya, memang agak kaku awal-awal sebab patutnya saya yang mulakan. Kan? Tak apalah kalau tak puas hati kita buat interview yang Raja Persim tu pula. InsyaAllah. Nanti kalau saya sembuh, saya boleh lah saya buat awal semua. Tak adalah terlalu rasa macam asing sangat kan. Sebab interview ni kita kena buat dalam keadaan yang bersungguh-sungguh. Kita ada intonasi suara dia. Ni macam rehearsal je. Tak apa, tak Okey lah. Apa tu? Okay, tadi bunyi start. Kalau tak ada benda, boleh kita nak live dulu lah. Boleh kita tak? Live dulu lah. Kita Bye. nak discuss apa-apa. Okay kan? Goodbye guys. Tak ada Jumpa nanti lah. Bye. Jumpa nanti. Bye. 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 Waduh.